TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Apa khabar murid-murid tingkatan 5? Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2022 bersama saya Syamira Nazir. Di mana pada hari ini kawan-kawan selama 1 jam kita akan belajar mata pelajaran sains komputer untuk murid-murid tingkatan 5 dengan tajuknya Pangkalan Data Lanjutan SQL. Dan untuk hari ini kita bersama dengan guru penyampai yang merupakan guru cemerlang sains komputer. Siapakah beliau? Jom kita berkenalan terlebih dahulu dengan guru hari ini. Baiklah, dan untuk hari ini Mira bersama dengan Cikgu Faridah Yusof dari SMK Trolak Perak. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa Sihat, khabar Cikgu? Mira? Khabar baik. Selamat datang di Didik TV saya ucapkan. Terima kasih. Baiklah Cikgu, hari ini kita akan belajar mata pelajaran sains komputer untuk murid-murid tingkatan 5. Ya. Suka juga untuk Mira perkenalkan turut serta bersama dengan kami di studio Cikgu Jurubahasa Isyarat iaitu Cikgu Lee Singkiat atau lebih mesra dengan panggilan Cikgu Katie. Hai Cikgu Katie. Cikgu Katie yang sentiasa tersenyum dan ceria. Baiklah, hari ini kita ada murid-murid di dalam talian, kawan baru saya, anak murid cikgu juga dari sekolah yang sama iaitu dari SMK Trolak Perak. Di manakah mereka semua? Hai, salam sejahtera saya ucapkan. Assalamualaikum. Okey cikgu, boleh cikgu perkenalkan mereka? Okey, terima kasih Mira. Sebelum kita bermula pada hari ini, kita kenal dululah dengan rakan-rakan kita, iaitu di sebelah yang berwaju purple tu itu Fazira, saya panggil dia Fazira, Nur Fazira Syuhada. Kemudian sebelah dia Amir Hanif. Di bawah Fazira ialah Natika. Dia nama macam kan Nur Natika. Okay. Dan yang ni ialah Izwan. Daniel Izwan. Daniel Izwan. Baiklah, salam perkenalan Mira ucapkan kepada semuanya. Amir, Daniel, Natika dan juga Fazira. Anda semua dah bersedia ke belum untuk belajar hari ini? Sedia? Kalau sedia buat thumbs up sikit macam ni. Sedia. Kita nak belajar sains komputer ni. Kena semangat. Baik cikgu, nampaknya cikgu pun dah bersedia untuk beri penerangan kepada mereka. Jadi silakan cikgu. Terima kasih Mira. Okey, sebelum kita bermula pada hari ini, sebelum kita nak jawab soalan pada hari ini, kita kenalah orang kata semak balik apakah tajuk-tajuk yang penting ataupun perkara-perkara penting yang perlu kita tahu tentang tajuk hari ini iaitu SQL. Okey, untuk pengetahuan semua, selain daripada tajuk SQL ini ditanya bentuk tanya coding. Okey, coding, ditanya dalam coding, dia juga boleh tanya dalam teori, dalam bentuk teori. Jadi beberapa perkara yang perlu difokuskan antaranya ialah pengenalan SQL. Pengenalan SQL ni kadang-kadang murid-murid terlupa macam mana nak membaca, nak memahirkan tentang teori tentang SQL. Jadi kita tengok dulu kepada pengenalan SQL. So pengenalan SQL, bahasa 3 jenis bahasa yang ada dalam SQL iaitu DDL, DML dengan DCL. Jadi apa itu DML, DCL dengan DDL? So untuk tajuk kali ini kita akan fokuskan kepada 2 bahasa iaitu DDL dengan DML. DDL dia lebih kepada bahasa takrifan data. Ini nama panjang dia nama pendek dia DDL. Okey, dan dia fokus kepada sintaks create, alter dengan drop. Okey, dan untuk DML bahasa panjang dia, maksud panjangnya adalah bahasa pengolahan data ataupun manipulation data. 4 sintaks utama: select, insert, update dan delete. Dan untuk select contohnya, untuk select kita pergi kepada bahasa takrifan data iaitu create, alter dengan drop. 3 sintaks ini wajib kita fokus. Create table, alter table, drop table. Sebab apa? Sebab untuk takrifan data dia lebih fokus kepada membuat jadual itu sendiri. Jadi sebab itu ada perkataan table. Okey, untuk
DML dia lebih kepada pengolahan data. Pengolahan data dia fokus kepada mengolah data yang ada dalam jadual. Jadi penggunaan dia tidak melibatkan table lah. Okay, select nama medan from, delete nama medan from, insert into untuk nak masukkan data. Okay. Nak masukkan untuk insert into, nak masukkan data, dan juga update untuk nak kemaskini data. Ini sintek-sintek yang kita boleh gunakan dan juga untuk memadam data. Untuk memadam data. Jadi 4 perkara lah: pilih, masuk, kemaskini dan padam. Baiklah. Ini perkara penting. 4 perkara untuk bahasa pengolahan data: select, insert, update dan juga delete. Ini sedikit pengenalan ringkas tentang SQL dan juga perkara yang murid perlu tahu dan juga ingat. Kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan kembali semula selepas ini untuk perbincangan bagi mata pelajaran pada hari ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Baik kawan-kawan, hari ini kita belajar mata pelajaran sains komputer untuk murid-murid tingkatan 5 dengan tajuknya Pangkalan Data Lanjutan SQL. Dan di segmen ini, Cikgu Farida akan terangkan pula apa yang dimasukkan dengan bahasa takrifan data ataupun DDL. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Mira. Jadi tadi kita dah review balik tadi kan secara ringkas apa itu DDL. So hari ni kita nak tengok dulu macam mana DDL itu ditanya dalam soalan. So soalan yang pertama, kita lihat kepada soalan yang pertama, iaitu barang dan murid. Ada 2 jadual jadual menunjukkan jadual barang dan jadual murid. Jadual barang dan jadual murid. Jadi anak-anak murid boleh tengoklah tengok jadual ini, cuba tengok dulu apakah yang terlibat dalam jadual tersebut. Kemudian soalan yang biasa dia tanya, ini soalan sebelum soalan yang core, sebelum yang utama. Cikgu tanya dulu, nyatakan nama entiti yang terlibat. Okey, dalam untuk tujuan ini cikgu nak minta Fazira jawab untuk soalan cikgu. Nyatakan nama entiti yang terlibat, Fazira. Silakan Fazira. Barang dan murid. Bagus, barang dan murid. Ada yang cakap, cikgu, ini kan cerita pasal SQL. Kenapa terlibat dengan entiti? Okey, murid-murid jangan terlupa bahawa entiti dan juga jadual adalah 2 adik-beradik yang sama. Okey, 2 perkara yang sama. Cuma entiti dia rujuk ke dalam bentuk ERD dan jadual merujuk kepada bentuk jadual ini. Okey, selain daripada itu, namakan medan dalam jadual barang. Okey, Daniel, apa medan dalam jadual barang? Nombor barang, nama barang, kuantiti, harga unit, ID murid. Bagus. Nama medan dalam jadual barang ialah no barang, nama barang, kuantiti, harga seunit dan juga ID murid. So nama medan ini merujuk kepada tajuk-tajuk dalam jadual tersebut atau nama lain dia juga kita kenali sebagai nama atribut. Jadi namakan medan dalam jadual murid macam mana pula? Natika? ID murid, nama murid, kelas. Bagus. Perkara yang sama kan? Baik. Mudah. So seterusnya, nyatakan bilangan rekod dalam jadual barang. Amir. Silakan Amir. Ada 3 rekod. Ada 3 rekod. Okey, macam mana kita nak mengecam rekod? Ada 3 baris rekod kat situ. Okey, 3 baris rekod Okey, macam mana kita nak cam? Kita lihat dengan sebaris rekod A01 bola sepak 10 30.5 M11 1001 itu merujuk kepada sebaris rekod. Jadi di situ ada 3 baris rekod. Okay. Kalau jadual murid Natika. 2 rekod. 2 rekod. Okey, bagus. Yang itu dah lepas kan? Okey, seterusnya cadangkan hubungan antara jadual barang dan jadual murid. Okey, cikgu nak minta Amir sekali lagi. Seorang murid boleh meminjam banyak barang. Okey, bagus. Seorang murid boleh meminjam banyak barang. Kenapa Kenapa Amir bercakap tentang boleh meminjam banyak barang? Seorang murid boleh meminjam banyak barang. Sebab Amir telah menganalisis tadi, iaitu murid dengan barang ini mempunyai hubungan. Kenapa dia cakap seorang murid? Kenapa dia tak cakap ramai murid? Sebabnya
hubungan yang kita nampak bila ada kunci primer, di mana ada kunci primer nombor barang ID murid dan ada kunci asing di dalam jadual barang, bermaksud barang itu akan memegang nilai many. Siapa yang pegang kunci asing, dia akan pegang nilai many. Jadi bila kita nak cerita tentang hubungan, kita tak boleh jawab pendek jawab macam membeli, sebab hubungan dia membeli, ataupun meminjam, hubungan dia meminjam. Kita kena jawab dalam bentuk ayat yang penuh. Seorang murid boleh meminjam banyak barang. Seorang murid boleh membeli banyak barang. Jadi kita tak kisah dia tidak ada jawapan betul salah selagi logik. Selagi logik. Dalam jadual ini boleh pinjam, boleh beli ataupun apa-apa saja hubungan yang logik. Okey? Okey, seterusnya ialah tuliskan arahan SQL untuk membina jadual barang dan murid. Macam mana kita nak tulis arahan SQL untuk membina jadual barang dan murid? Jadi di sini cikgu nak minta lah anak-anak murid cikgu yang berempat ini tuliskan arahan SQL. Macam mana nak membina jadual barang dan jadual murid. Kita buat dulu jadual barang. Okey. Okey. Kawan-kawan saya sambil-sambil tu tengah buat jadual barang tu macam mana. Kalau tengok kat sini kan, arahan SQL untuk membina jadual barang dan juga jadual murid. Maksudnya dalam satu jadual tu kena ada kaitan antara barang dan murid lah cikgu. Dia bila kita sebut membina jadual, jadual barang dan murid, bermaksud ada dua jadual yang kena bina. Maka akan ada dua coding yang berbeza. Satu untuk cipta jadual barang dan satu untuk cipta jadual murid. Tapi kita nak tengoklah sinteks dia macam mana murid-murid kita menulis sinteks tersebut. Yep, betul. Dengan menggunakan bahasa yang cikgu dah katakan tadi. Ada 4 kan cikgu? Select. Okey, membina jadual masih lagi DDL. Okey, kalau DDL ada 3. Ada 3. Create, alter dan juga drop. Jadi kita guna yang mana? Okey, baik. Kalau kawan-kawan saya dah siap, boleh tak tunjukkan macam mana Okey. SQL anda? Boleh tunjukkan? Okey. Amir Hanif dah siap tu cikgu? Okey. Besar Amir Hanif tulis tu. Okey. Yang lain? Boleh angkat sekali kalau dah siap? Okey. Sambil-sambil mereka tengah buat tu cikgu, kita nak minta penerangan daripada Amir terlebih dahulu. Boleh? Amir sila terangkan apa yang Amir buat tu. Silakan Amir. Okey, tidak mengapa sebab saya akan ambil jawapan Amir tersebut untuk saya ulas. Boleh? Okey, boleh cikgu, tak ada masalah. Seterusnya ialah selain daripada lebih kurang kan? Okay. Inilah selalu yang murid-murid jawab masa ujian, iaitu create. Tapi ada yang dah nampak tu, saya tahu tak lengkap tu. Okey, bagus. Yang nampak tu bagus. Yang tak nampak tu rasa macam dah perfect dah sempurna dah. Tapi ada perkara yang tertinggal. Apa yang tertinggal? Okey, bila kita sebut cipta atau bina, dia ada 2 saya tak tunjuk tadi. Dia soalan dia boleh membina dan juga boleh ditulis mencipta. Dua-dua membawa maksud kena cipta jadual. Dua-dua membawa maksud yang sama, okey? Cuma dalam situasi tertentu. Okey, kemudian bila dah tulis tadi, ini secara umum dulu. Kita tulis apa yang kita nampak dalam jadual dulu. Create table barang, no barang baca, nama barang. Okey. Kena ingat semasa nak menulis kena tahu dulu apakah atribut yang terlibat. So atribut yang terlibat ialah yang berikut ni. Ini nama barang. So kita kena tahu dulu jenis dia. Nak tengok jenis dia, tak ada hint ni. Tak ada hint tak? Ada. Ni data dibagi ni. Data dibagi ni lah hint. So apa hint dia? Oh, ini bentuk string. Bentuk string dalam SQL apa dia? Baca. Kalau kita guna MySQL. Kalau kita guna Access, short text. Saya bagi tahu dua-dua terus ya. Okey, kemudian yang ini apa? Baca. So baca berapa saiz dia? Berapa saiz dia? Kita tertanda dah. Baca berapa saiz dia? 3. Kena ingat, jangan letak kurang dari 3 sebab nilai data diberikan dah 3. Jadi 3, 4, 5 dan seterusnya kita terima. Tapi cikgu-cikgu akan terimalah. Tetapi jika awak buat 2, dia dah jadi tak logik. Jadi akan kurang markah kat situ. Okey. Jadi sama juga nama barang, baca dan pastikan
Kalau sini huruf besar, huruf kecil, jadi pastikan dia sama. Dia ikut. Baik. Ya. Walaupun sebenarnya tidak ada kesan dalam database sebab dia huruf kecil huruf besar sama, tetapi kita nak selamat. Kita nak selamat. Jadi kita pastikan kita follow saja, kita ikut saja soalan tu bagi apa. Okey, kemudian kuantiti in. Jangan pula kuantiti vacha kan. Sebab kuantiti ni bentuk integer. Takkanlah pula bentuk string vacha kan. Okey, jadi kita gunakan unit, jenis data dan juga saiz yang sesuai. Harga seunit dia boleh double, dia boleh float, boleh decimal dan pastikan ini ditulis dengan betul. Kalau macam ni, yang paling sesuai ialah 42 ataupun lebih lah 5262. 2 tu ialah titik perpuluhan. 4 ni lah angka bererti dia. Okey? Jadi di sini ID murid. Tetapi ada perkara yang dia tertinggal lagi. Apa dia? Semasa kita membina jadual, beberapa perkara kita perlu fokus. Kita perlu utamakan. Kita tengok create table. Okey, kita tengok create table ada tak? Ada. Nama jadual ada tak? Ada. Nama medan adakah sama dengan soalan? Ada, cikgu. Okey, jenis data sesuai? Okey, sesuai. Ada tanda kurungan dengan saiznya? Ada, cikgu. Okey, bagus. Soalan saya seterusnya, ada tak KP dengan KA? Apa tu KP KA? KP KA ialah merujuk kepada kunci primer dan juga kunci asing. Jadi, perkara ini wajib ditunjukkan semasa membina jadual. Inilah yang selalu murid-murid terlupa nak tulis. Sebab syok sangat jawab soalan, ikut soalan sangat kan, tapi terlupa nak tulis sebab dalam soalan tak ada KPKA. Dalam soalan tak ada KPKA, murid-murid pun tak tulis. Sebenarnya bila bina jadual, wajib ditulis KP dan KA. Primary key kena isytihar. Okay, murid-murid boleh tengok ini cara dia. Sebenarnya ada lagi satu cara, boleh rujuk balik buku. Okay, dan satu lagi untuk mengisytihar foreign key, kunci asing. Jadi inilah dua perkara yang selalu murid lupa nak buat semasa membina jadual. Okey. Jadi barang dah buat kan? Cuba tunjuk pula macam mana nak buat jadual murid. Okay, jadual murid. Ini jadual barang. Jadual barang baru. Jadual murid pula macam mana? Kalau ada yang... Siapa ada yang dah siap? Dah siap, boleh tunjukkan contoh jadual murid. Saya kira langkahnya lebih kurang sama saja prosesnya. Ya. Cuma kita nak tengok macam mana sinteks ditulis kan? Betul. Tinggal tunjuk sahaja apa yang perlu dimasukkan Daniel, tu. boleh? Daniel macam dah siap? Daniel dah siap ke Daniel? Belum lagi. Yang dah siap. Boleh tunjukkan. Natika? Fazira? Okey. Sambil-sambil mereka siapkan jadual mereka kan cikgu, saya nak tanya kepada cikgu, tadi cikgu ada sentuh tentang KP dan juga KA. Kalau KP tadi kunci primer, iaitu kita pilih primary key, nombor barang. Kerana dia berada di kedudukan yang pertama ke cikgu? Okey. Untuk ilmu kunci primer dengan kunci asing, kita ada ilmu lain. Tetapi dalam soalan SQL, mungkin dia akan bagi jadual saja. Dan dia akan masukkan sekali ilmu tu. Jadi tanpa dimaklumkan. Jadi bila dia minta bina jadual, kena ingat walaupun tidak ditanda, biasanya ditanda. Okey, biasanya dia tanda garis solid kat bawah. Kalau dia tak tanda, murid tetap kena jawab ada kunci primer, ada kunci asing. Tetap kena jawab macam tu. Tetap kena masukkan juga. Okey, ada yang dah siap? Fazira dah siap Amir Hanif lagi Amir silakan. Amir. Create the murid. Itu tengok. Create the murid, create table murid. Hati-hati kadang-kadang terhilang markah di situ saja. Create table murid ya Amir. Amir buat create the murid tu. ID murid vacha, nampak ya? Amir dia tak ada koma tu dekat bar sebelah 6. Dia kena koma ya. Kena ada koma. Nama murid vacha 100 koma, kelas 3. Okey, good. Tapi hilang markah juga sebab create table macam cikgu cakap tadi. Kena ingat, tengok balik fakta ni. Create table tu biar ada perkataan create table. Jangan create create table baru nama table. Create table murid, buka kurungan perkara yang wajib tu, kemudian diikuti dengan nama jadual, nama medan. Nama medan kena ikut seperti soalan. Itu yang penting.
Okey. Ikut seperti soalan. Baiklah, yang maksudnya kena betul-betul teliti dalam menulis SQL ni kan. Dan Amir boleh angkat lagi tak jawapan Okey, tadi, boleh Amir? tunjuk lagi yang dah siap? Amir. Amir atau siapa? Di sini Amir terlupa nak tulis again sekali lagi, iaitu primary key tak ada. Sebab ingat jadual wajib ada primary key. Jadi betul. kena buatlah di bawah tu primary key, buka kurungan apa yang sesuai jadi primary key. Betul. ID murid. Ciri-ciri nak kenal tu ada dia tajuk lain. Tajuk yang lain. Tapi kawan-kawan yang lain ada yang dah siap. Boleh angkat sama-sama tak? Natika, Fazira, Daniel. Tunjuk. Sama-sama tunjuk. Amir, kita nak tengok sama tak jalan kerjanya? Lebih kurang sama, cuma ada tertinggal primary key. Okey, tak mengapa. Sama-sama kita belajar kan. Okey, kita dah sampai ke penghujungnya. Kita akan berhenti berehat seketika kerana selepas ini kita nak masuk yang seterusnya pula, iaitu DML. Apa pula yang dimasukkan DML ni? Nak tahu, jangan ke mana-mana. Teruskan setia menimba ilmu bersama dengan kami di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Baiklah, di segmen kali ini kita akan mengenal pasti pula untuk bahasa pengolahan data ataupun DML. Di bawah DML ini ada 4, iaitu select, insert, update dan juga delete. Kita nak tanya cikgu, macam mana untuk murid-murid tahu ataupun mengenal pasti bagi penekanan kata kunci untuk DML ini. Silakan cikgu. Terima kasih Mira. Okey, macam tadi kan kita dah selesai, sekarang ni kita nak buat pula DML, Data Manipulation Language. Masukkan rekod berikut ke dalam jadual barang. Tadi kita dah ada jadual barang, sekarang kita nak masukkan satu rekod tambahan ke dalam jadual barang. Jadi apakah sintaks yang kita boleh gunakan? Jadi Amir, Fazira dah bersedia? Apa sintaks dia? Cuba tunjukkan. Insert into barang. Values A04, bola baling 1032 Fazira, hati-hati dengan data juga. M1002. 32 bukan 33. Okey. Hati-hati tau, sebabnya inilah yang selalu juga budak buat. Murid-murid buat ya. Sebabnya terlalu terlalu seronok sangat nak jawab. Semudahnya soalan ini. Insert into barang nak masuk nilai. Tetapi data pula salah. Data salah, markah juga salah lah kan. Betul. Jadi kena hati-hati. Okey, jadi untuk jawapan Fazira, cuba Fazira angkat balik tadi. Fazira, angkat. Okey, untuk jawapan Fazira tadi, dia tidak tandakan double quote ataupun pengikat kata tu kepada nombor 10 dan 32. Kenapa ya? Sebab dia berjenis nombor. Berjenis nombor, integer dan juga double. Jadi tak perlu letak pengikat kata. So, dan paling penting sekali, akhirikan setiap statement dengan semikolon. Tadi Fazira tak habiskan. Okey. Soalan seterusnya ialah, ini contoh jawapan tadi ya. Insert into barang, values A04, bola baling 10, 32, M1002. Okey, soalan seterusnya. Ingat dah masuk data. Okey, kemudian kemas kini harga seunit bagi bola sepak kepada RM40. 40, dia tak sebut ringgit kan, kepada 40.00. Jadi kalau kita tengok dalam jadual, iaitu bola sepak tu harga seunit dia ialah RM30.50, 30.50. Okey. Jadi kita nak kemas kini supaya kita ubah data 30.5 tadi kepada 40.0. Okey, dah bersedia jawab dengan jawapan? Sedia? Okey, sedia cikgu. Izwan, apa jawapan anda? Izwan? Daniel Izwan, silakan. Tengah menulis lagi cikgu. Tengah menulis. Amir? Bagaimana dengan Amir? Amir, okey. Okey, Amir. Update barang. Ini tengok sintaks dia ya. Tengok sintaks dia. Update barang, set harga sama dengan 40.00. Where? Dia ada syarat. Where nama barang sama dengan bola sepak. Amir terlupa tu. Akhirikan dengan statement semicolon. Dia kena akhirikan statement. Jadi jawapan yang cikgu bagi begini ya. Update barang, set. Update kena dengan set. Update barang, set harga seunit 40. Where nama barang sama dengan bola sepak. Murid selalu terlupa nak where tu. Dia excited nak update je.
Nak update barang tahu dah, tapi di mana? Syarat dia apa untuk table tersebut? Iaitu bola sepak. Okey. Soalan seterusnya, saya nak, terima kasih Amir. Saya nak padam keseluruhan rekod A03 pada jadual barang. Kita nak padamkan rekod A03 itu. Jadi apakah arahan SQL yang kita boleh tulis? Silakan Natika. Natika nak padam ni. Tadi kita dah buat. Nak padam pula kali ni. Nak padam keseluruhan rekod. Okey. Natika. Silakan. Delete from barang where no barang sama dengan A03. Bagus Natika. Okey, itu jugalah jawapan dia. Delete from barang. Delete from. Kita nampak delete from. Dia tak ada delete barang. Okey, delete from barang daripada jadual barang. Di mana where tu di mana no barang sama dengan A03, maka dia akan padamkan keseluruhan data A03 tadi. Okey. Seterusnya, memilih semua data dalam jadual murid. Macam mana nak pilih semua data? Okey, Fazira, macam mana jawapan Fazira? Okey. Kalau tadi sudah update, kemudian sudah delete, sekarang ni nak pilih pula. Nak pilih pula. Okey, Fazira. Fazira, select star from murid. Bagus Fazira. Tapi again sekali lagi tolong tulis semicolon. Cikgu pun tak tulis semicolon. Dia kena ada semicolon kat ujung. Kena ada semicolon dari hujung. Dan star. Apa maksud star? Star bermaksud semua data, semua rekod yang ada dalam medan tersebut. Okey, semua data yang ada dalam medan tersebut. Jadi jangan kebanyakan murid dia selalu tulis macam ni. A L L. Ini kita tak terima ya. Kita gunakan tanda star untuk mewakili all. Okey, baiklah. Okey. Seterusnya, masih lagi memilih, tapi kali ini kita nak memilih nama barang dan kuantiti dalam jadual barang yang dipinjam oleh Ali. Ini biasa soalan yang aras tinggi ya. Aras tinggi di mana kita nak nama barang dengan kuantiti. Nama barang dengan kuantiti ada dalam jadual barang. Tetapi dia nak yang dipinjam oleh Ali. Jadi Ali dalam cerita ni di mana? Di dalam jadual murid, cikgu? Murid. Adakah kita kena gabung dua jadual? Ataupun ada cara mudah nak buat? Ada cara mudah nak buat, cikgu. Okey, jadi kita tengok jawapan rakan-rakan kita. Okey. Fazira? Natika dah bersedia? Kalau Natika saya tunjukkan. Okey, select nama barang dot ke koma tu, koma quantity from barang where ID murid sama dengan M1001. Okey, semicolon jangan lupa ya Natika. Selalu lupa. Okey. Itu adalah jawapan yang paling pendek boleh dibuat. Sebab dia tak cakap nak nama murid kan? Kalau nak nama murid kita kena inner join semua, jadi susah. Jadi kalau dia nak soalan dia nak bentuk ini saja, jadi kita boleh guna teknik paling mudah ya. Jadi kita tahu M1001 tu ialah Ali. Jadi kita gunakan saja ID murid dia sebab kebetulan barang pun ada kunci asing. Okey, kemudian memaparkan jumlah harga bagi barangan bola sepak. Ini telah melibatkan fungsi agregat. Ini telah menggunakan fungsi agregat. Jadi macam mana kita nak gunakan fungsi agregat dalam soalan ini? Okey. Macam mana? Izwan dah bersedia dengan jawapan? Belum lagi. Okey, Fazira? Sudah bersedia? Sikit lagi. Amir Hanif? Belum lagi. Okay. Kalau tengok daripada sini soalannya memaparkan jumlah harga bagi barangan bola sepak. Kita kena tengok bola sepak lah kan, cikgu? Tapi memaparkan jumlah harga, ada tak jumlah harga di sini? Ada harga seunit, cikgu. Ya, macam mana nak dapatkan jumlah harga? Macam mana nak dapatkan jumlah harga? Perlukan manipulation, tu yang panggil kan, perlukan sedikit pengolahan data. So pengolahan data di sini kita perlu buat apa nak dapatkan jumlah harga? Kita perlu darabkan kuantiti dengan harga seunit untuk dapatkan jumlah harga. Tapi macam mana sintek dia? Itu yang cikgu nak tengok hari ni. Okey. Amir dah bersedia? Belum lagi, panjang sintek dia. Memang panjang sintek dia. Okey,
Tapi sambil-sambil tu kita boleh tengok teruslah macam mana jawapan dia. Cikgu bagilah sebab kita tak kekangan masa ya. Baik. Contoh di sini ialah select barang dot nama barang, barang dot kuantiti, barang dot harga seunit, dalam kurungan barang dot kuantiti darab dengan barang dot harga seunit S jumlah. Ini nama baru dia. Sebab kita buat operasi kepada kuantiti darab harga seunit, kita kena bagi nama baru. From barang where barang dot nama barang sama dengan bola sepak. Cikgu panjangnya. Sebab itulah anak murid cikgu tak dah lambat sikit nak jawab kan. Tapi sebenarnya dia ada cara pendek juga, di mana kita boleh nak buang. Sebab dia gunakan satu jadual saja, kita boleh buang nama barang ini sebab dia dalam satu jadual. Kalau kita dalam dua jadual, kita kena gunalah nama barang di hadapan. Sebab ini dalam satu jadual kita boleh guna macam ni. Okey. Dapat ya? Boleh, cikgu. Jadi anak-anak semua tadi jawapan tengok sama ke tidak dengan cikgu? Okey, boleh tunjukkan? Ataupun yang mana yang anda sudah tulis sampai mana? Sampai mana? Ada rupa tak? Kalau ada awal-awal tu sama tu, okey. insya-Allah hujungnya betul lah tu. Cuba tengok. Cuba angkat jawapan. Tunjuk jawapan. Okey, Natika, Fazira, Amir, Daniel. Jom. Ada salah. Ada salah sikit tak apa, tunjuk saja. Tunjuk saja. Tunjuk je. Yang salah pun tak ada apa. Tunjuk je. Tunjuk saja supaya sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Padam tadi. Dah padam. Okey. Tak mengapa cikgu. Tak mengapa ya. Bila cikgu teruskan dengan soalan lain. Ayo. Ini tak habis tadi saya tak apalah ya. Okey, contoh output yang dipaparkan. Selain daripada dia tanya sinteks, dia juga boleh tanya tentang contoh output yang dipaparkan. Jadi murid-murid kena, apa orang panggil dia, kena tahulah. Dah buat sinteks pandai kan, macam mana output nak dikeluarkan. Jadi output nak dikeluarkan ialah seperti inilah. Nama barang, bola sepak, kuantiti 10 harga seunit yang saya cakap tadi, dan jumlah. Dia akan bina satu lagi medan baru bernama jumlah, di mana dia darabkanlah 3.5 darab dengan 10, 305. Itulah caranya untuk nak dapatkan output ya. Selain daripada itu, cikgu nak tunjukkanlah sambil-sambil walaupun kita dalam SQL pangkalan data lanjutan, tajuk ini juga ada sebenarnya dalam tingkatan 4, tetapi kita menggunakan Microsoft Access. Jadi Microsoft Access boleh buat ke cikgu macam yang cikgu buat tadi? Boleh. Jawapan dia iaitu kita pamerkan barang ini satu jadual dan kemudian diikuti dengan kita klik sahaja nama barang, kuantiti, harga seunit, dan di ruangan ini kita kena buat operasi. Buat operasi manipulation tu lah tadi saya cakap kan. Jumlah titik bertindih di mana kita koma, kita buka bracket ni, barang dot kuantiti darab barang dot harga seunit. Kena letak barang dalam Access, dia kena letak nama jadual dia dulu ya. Jadual, dan kemudian kita tick lah, maksudnya inilah yang kita nak pamerkan. Dan kriteria jangan lupa. Ini selalu yang murid selalu lupa nak letak. Dia buatlah cantik dah kan, tapi kriteria tak buat. Bila kriteria tak buat, nanti dia akan pamer semua. Jadi kita letak bola sepak. Jadi dia akan fokus kepada bola sepak sahaja. Okey. Dan kalau nak tulis bola sepak tu pun sama juga, kena ada pengikat kata. Pengikat kata. Okey, baiklah. Ini caranya. Okey, kawan-kawan saya tadi masa cikgu memberi penerangan, ligat mereka menulis menjawab soalan tu, boleh tak tunjukkan jawapan anda? Jawapan yang tadi ke? Betul, jawapan yang tadi tu kan. Natika nampaknya? Sedia? Boleh Natika? Tunjuk. Fazira tunjuk jawapan Fazira. Ada dah siap. Daniel? Daniel. Mereka buat awal-awal je tadi cikgu. Okey, tak apa cikgu. Sebab jawapannya agak panjang, tapi saya yakin yang mereka, kalau ada kesilapan, mereka dah perbetulkan seperti mana contoh jawapan yang cikgu dah pamerkan tadi. Baik cikgu, kita nak berhenti berehat seketika kerana kita pun dah sentuh tentang apa yang dimaksudkan dengan DML dan bagaimana cara untuk murid-murid memahaminya. Kita akan kembali semula selepas ini untuk cara yang lain pula, iaitu mentafsir dan menilai dalam SQL. Jangan ke mana-mana, hanya di Sukses SPM 2022.
Didik TV KPM. Baiklah, di segmen ini kita masih lagi bersama dengan Cikgu Farida Yusof dari SMK Trolak Perak, yang mana beliau merupakan guru cemerlang bagi mata pelajaran sains komputer. Dan di segmen ini Cikgu Farida akan terangkan kepada anda semua yang berada di rumah bagaimana cara untuk menjawab ataupun teknik dan juga tips untuk soalan yang berkaitan dengan tajuk kita, pangkalan data lanjutan SQL. Jadi silakan Cikgu. Terima kasih Mira. Okey, sebelum kita pergi kepada slot penerangan, kita masih lagi nak jawab sikit lagi tentang harga seunit yang terendah dalam jadual barang. Okey, untuk nak mendapatkan harga seunit yang terendah dalam jadual barang, kita masih lagi menggunakan manipulation language ya, iaitu kita kena select min harga seunit from barang. Okey. Dan seterusnya purata pun sama. Jadi murid-murid semua kena ingatlah, kena belajar guna min, max, sum, count dengan AVG, average tu untuk nak dapatkan beberapa perkara dalam soalan. Jadi kena gunakan fungsi agregat tu ya. Jadi seterusnya ialah kita terus kepada penerangan. Jadi selain daripada dia bertanya mengenai buat demikian, apakah sintak nak digunakan, dia tanya demikian, apakah sintak nak digunakan, dia juga boleh tanya dalam bentuk yang lain. Contohnya, tuliskan skema hubungan. Bukan dalam tajuk SQL skema hubungan tu, tetapi dia menggunakan sintak SQL. Jadi macam mana kita nak tuliskan skema hubungan? Okey, murid-murid yang berempat ni, mereka dah belajar dah skema hubungan kan? Sama dengan anak-anak murid semua. Jadi cuba tulis skema hubungan dengan menganalisis sintaks dalam SQL yang diberi. Okey. Izwan, dah ada jawapan anda? Skema hubungan. Sekejap. Okey. Ini hubungan di antara peserta lah Cikgu, dan juga data yang ada di dalam ini. Ya, kita hanya menterjemahkan SQL ini, sintak SQL ini ke dalam bentuk skema hubungan. Jadi bentuk skema hubungan kena tahu juga. Skema hubungan ada dua bentuk. Satu bentuk teks, satu bentuk grafik. Jadi kena pandai gunakan dua-dua bentuk. Kalau nak guna bentuk teks macam mana, nak guna bentuk grafik macam mana. Dia kena tahu dua-dua. Tapi sekarang ni dia nak ialah skema hubungan kepada jadual yang ditulis. Jadi macam mana cara kita nak tulis skema hubungan tersebut? Dan dia tak maksud, dan dia tak bagi tahu pun dia nak bentuk apa. Jadi kita boleh guna mana-mana bentuk yang kita rasa kita faham. Okey. Jadi macam mana jawapan? Silakan. Okey, bagus Izwan. Peserta ID peserta Izwan ke kiri sedikit. Ke kiri sikit Izwan. Okey, bagus. ID peserta KP, nama peserta Jantina. Tarikh lahir, ID pengurus KA. Bagus bagus. Macam mana pula dengan Fazira? Okey. Jawapan anda tadi. Dia pun baru nak letak ya. Okey, peserta KP, nama peserta Jantina, tarikh lahir, ID pengurus. Tapi ID pengurus untuk yang Fazira buat tidak ada KA. Jangan malu pula ya, sebab ini juga yang murid-murid selalu buat. Jangan gelak kat dia. Murid pun selalu buat, iaitu kunci asing terlupa nak tulis. Sedangkan di sini telah ditunjukkan ada foreign key pada ID pengurus. Jadi pada ID pengurus kena tuliskan kunci asing. Jawapan Amir macam mana? Silakan Amir. Okey. Sama juga ya, peserta ID peserta. Yang ini Amir dia lurus lagi lah. Dia tak tulis pula kunci primer dengan kunci asing. Ini juga kesilapan yang murid selalu buat. Kunci primer tak ditanda, dia hanya tulis nama jadual dan juga atribut sahaja. Kunci asing dan kunci primer dan kunci asing tidak ditunjukkan. Jadi kena ingat ya, kena pegang lah bila nak bina skema hubungan. Okey, terima kasih semua. Natika Cikgu? Lupa Natika seorang. Natika, silakan. Okey, silakan Natika. Okey, Natika. Natika okey. Peserta, lebih kurang macam jawapan cikgu kan? Peserta, ID peserta. Okey, satu lagi ya. Pastikan gunakan nama yang diberi tu. Macam nama peserta N dengan P huruf besar. So, di sini juga N dengan P huruf besar. Baiklah. Okay? Soalan seterusnya, yang inilah yang mencabar sikit. Terangkan kod SQL berikut. Soalan dia, terangkan, jelaskan kod SQL berikut. Maksudnya kod yang sama tapi kali ini dalam bentuk penerangan. Kena buat ayat. Jadi macam mana kita nak terang? Apa kata saya tanyalah, tak perlu tulis, saya nak tanya terus kepada murid ni. Macam mana ya kalau awak jumpa table ni, macam mana awak nak menerang?
Macam mana nak terang? Cuba terang. Okey, Amir. Macam mana Amir terang? Okey. Silakan Amir. Memilih medan harga dengan memulang. Memilih medan harga. Mana medan harga? Ada medan harga ke kat sini? Salah. Okey, apa Mencipta dia? jadual peserta dengan atribut ID peserta, ID peserta. jenis data baca dengan saiz 5, Okey. nama peserta berjenis data baca dengan saiz 20, Okey. nama peserta berjenis data jantina berjenis data baca dengan saiz 1, Okey, seterusnya. tarikh lahir berjenis data date serta ID pengurus berjenis data baca bersaiz 5. Itu saja? Di mana primer ialah ID peserta dan ID pengurus sebagai kunci asing. Okey, bagus. Jadi kita menerang tu biasalah tegak-gagap, tapi bila menulis biar dalam keadaan yang lancar ya. Bila create table, terjemah dia dalam bahasa Melayu. Create table apa? Mencipta, membina table peserta, membina table bernama peserta, membina jadual bernama peserta dengan medan-medan ID peserta berjenis dan bersaiz apa, berjenis bersaiz apa, di mana siapa jadi kunci primer, siapa jadi kunci asing mesti diberitahu. Dalam kes ni kita tahulah ID peserta sebagai kunci primer, ID pengurus sebagai kunci asing. Kena cerita. Bila dia sebut cerita, terangkan cerita. Okey, macam inilah lebih kurang jawapan dia ya. Satu jadual bernama peserta yang mempunyai medan dan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Terangkan kod SQL berikut. Macam nak terangkan kod SQL berikut? Kita nak jalan percakapan je ya. Okey, Daniel, macam mana ya kalau saya bagi sintak ni, macam mana awak nak terangkan? Daniel? Okey, jangan lupa unmute mic. Okey. Untuk terangkan kod SQL, silakan. Daniel? Dia minta cikgu yang terangkan Dia minta macam saya tu. kan? Tak apalah. Tak apa, silakan Jadi cikgu. soalan dia ni dia gugup kan. Okay. Bila select, perkataan yang perlu awak tulis paling utama ialah pilih, memilih. So memilih apa? Memilih medan harga sebagai purata. Okey, memilih medan harga sebagai purata dan medan nama barang daripada jadual barang. Kita macam translate bahasa Melayu, kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, daripada barang di mana nama barang tersebut ialah bola sepak. Sangat mudah ya. Awak panik lagu tu Izwan. Okey, tak apa. Kemudian terangkan kod SQL berikut. Ini soalan yang selalu kita tanya, select count ID pengguna negeri. So bila kita menterjemah, kena ingat ya, kita tak boleh terjemah, kita tak boleh terangkan kod itu secara umum. Ini adalah untuk mengira ID pengguna. Itu untuk mengira jumlah ID pengguna. Tak boleh, tak cukup. Kita kena baca betul-betul, memilih medan ID pengguna untuk mencari jumlah rekod dan juga medan negeri daripada jadual pelanggan. Dikumpulkan dalam negeri, group by ataupun berdasar ataupun mengikut negeri. Lebih kurang macam itulah ya. Tetapi kena fokus kepada semua bahan ransangan yang diberikan. Tak boleh jawab terlalu umum. Okey, itu yang penting sekali Mira. Okey. Seterusnya cikgu? Seterusnya ialah ini satu lagi tambahan kepada anak-anak murid semua. Apa maksud like A%? Apa maksud like A%? peratus persen. Jadi yang ini kena tahu jugalah apa maksud like A% mencari data bermula dengan huruf A, kalau persen A berakhir dengan huruf A, dan boleh tengok di sini. Kemudian di bawah sekali yang paling penting, A% O maksudnya apa? Bermula dengan A, berakhir dengan O. Itu yang penting seperti contoh yang cikgu tunjukkan ini, iaitu terangkan kod SQL, memilih nama barang daripada jadual barang di mana nama barang bermula dengan huruf B. Yang atas B kan, bermula dengan huruf B. Okey, di bawah pula bermula dengan huruf B. Okey, bermula dengan huruf B. Okey. Dan satu lagi di sini
bermula dengan huruf B dan berakhir dengan huruf G. Jadi dia nampak je perkataan ada B kat depan, G kat belakang, maksudnya itulah yang dia pilih. Jadi itulah antara sintax-sintax SQL yang kerap ditanya tetapi murid selalu lupa nak jawab. Dia jawab sekat jalan. Alamak. Baik, cikgu seterusnya. Okey, ini adalah kembalilah kepada takrifan tadi, perkara-perkara penting yang murid perlu fokus. Perlu fokus terutamanya tentang DDL. Maksud dia apa maksud dia? Apa maksud pendek dia tu DDL, DML dan sintax-sintax yang perlu diberi keutamaan. Untuk select dia sebenarnya banyak lagi, tapi yang ini sahaja yang kita tunjukkan saja yang kita fokus dalam ujian nanti. Wow. Itu dia penerangan yang cukup padat daripada Cikgu Farida tentang bagaimana apa yang dimasukkan dengan pangkalan data lanjutan SQL. Baik cikgu, memandangkan kita dah sampai ke penghujung kelas kita, sedikit rumusan ringkas daripada cikgu. Okey, untuk soalan seperti ini murid sekali lagi lah seperti yang masa-masa sebelum ni saya beritahu bahawa kena tengok bahan ransangan dan juga kena tengok kata kunci. Kadang-kadang kita tertipu dengan kata kunci. Kata kunci tu suruh pilih, kita buat lain. Jadi kena tahulah ya. Itu saja. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Cikgu Farida atas kesudian bersama dengan kami meluangkan masa dan berkongsi ilmu kepada semua murid-murid, terutama sekali kawan-kawan baru saya dalam talian dari SMK Trolak Perak. Kita jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih juga Cikgu Katie selaku Cikgu Jurubahasa Isyarat pada hari ini. Teruskan menimba ilmu di Sukses SPM 2022. Semoga anda semua beroleh kejayaan. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.